warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama-sama kita hari ini untuk belajar bab 6 persamaan linear tingkatan 1. Bab 6 persamaan linear tingkatan 1. Buku yang digunakan adalah buku latihan Sasbadi muka surat 46. Tanpa berlengah masa, kita akan terus kepada intipati pembelajaran silibus ini. 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apa yang kita mesti tahu? Persamaan linear ialah persamaan yang terdiri daripada nombor dan ungkapan algebra linear. Ungkapan algebra linear, nombor, ungkapan algebra linear. Ungkapan algebra kita dah belajar. Linear ini maksudnya kalau ada huruf, contohnya huruf M. Kan kita ada belajar dalam ungkapan algebra 6M tambah 2 contohnya. 7W tolak 5. Ini adalah dinamakan ungkapan algebra linear. Kenapa? Kerana huruf dia tu tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa 2, kuasa 3 dan sebagainya. Tak apa, kita baca dulu. Nombor 2, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah hanya melibatkan satu pemboleh ubah. Lagi satu perkataan baru. Satu pemboleh ubah dengan kuasa tertingginya ialah 1. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Perkataan pemboleh ubah ini dimaksudkan dengan huruf. Maksudnya ada satu huruf yang melibatkan satu pemboleh ubah. Maksudnya satu huruf. Satu huruf dengan kuasa tertingginya ialah 1. Macam ni tadilah. 6M tambah 2, 7W tolak 5. Kuasa tertinggi dia adalah 1. Dalam satu persamaan linear itu, dia mesti ada sama dengan. Sebab itu dinamakan persamaan. Persamaan linear ada sama dengan apa? Contohnya sama dengan 10. Ini macam sama dengan 13 contohnya. Dan dia mesti ada satu huruf saja. Satu pemboleh ubah. Itu yang dinamakan pemboleh ubah. Kuasa dia mesti 1 saja. Maksudnya kalau macam ni kan kuasa dia 1. Dia tak boleh kuasa 2, kuasa 3, kuasa -5 dan sebagainya. Tak apa anak-anak, mari kita terus kepada A. Tentukan ada setiap persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Kita tengok contoh. 3Y tambah 5 sama dengan 7. Tengok, ada satu saja huruf. Jadi, hanya satu pemboleh ubah Y dengan kuasa tertingginya 1. Maka, dia adalah persamaan linear. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. 6 tolak 7A sama dengan 2A. Ada 2A, ada 7A, ada 2A. Tapi kedua-duanya hurufnya sama. Hurufnya sama, A. Jadi dia tetap ada satu pemboleh ubah. Hurufnya 1 saja, iaitu A. Hanya satu pemboleh ubah A dengan kuasa tertingginya 1. Maka sekarang kita tengok contoh ketiga. P tolak 3 sama dengan -5Q. Dekat sini ada P. Dekat sini ada Q. Ada berapa? Terdapat 2 pemboleh ubah P dan Q. Walaupun kuasa dia tetap 1, tetapi dia ada 2 pemboleh ubah. Maka dia bukan orang kata persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebab dia persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Kita tengok seterusnya. 6X kuasa 2 tambah 4 sama dengan X. Sebelah kanan X. Sebelah kiri X kuasa 2. Yang ini memang bukan dah persamaan linear. Sebab dia kuasa dia 2. Kuasa 2 dia bukan persamaan linear. Persamaan linear cuma 1 saja kuasa dia. Dekat sebelah kanan ni X. Yang ni X kuasa 2. Dia bukanlah. Kalau sebelah kanan X, sebelah kiri X, dia dalam satu pemboleh ubah. Dan dia merupakan persamaan linear. Alright. So, kita tengok latihan. Nombor 1, 7X tambah 2 sama dengan 8. Satu saja. Dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
8 tolak 6D. D, satu saja. Ya, dia persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. 4C tambah 1 sama dengan 1 tolak C. Dekat kanan C, dekat kiri C. Jadi, masih lagi ya, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Yang ini T. Kanan T, kiri T. Ya, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, nombor 5. Nombor 5 cikgu guna warna lain lah. Warna lain. Okey. So, kanan Y, kiri X. Tidak. Dia bukannya dalam satu pun boleh ubah, dia dua pun boleh ubah tu. Okey, dekat nombor 6 E. Dekat sebelah dia EF. Ni lagi lah tidak sebab ada double dekat situ kan? Tidak. Okey, nombor 7. G kuasa 2. Kalau G kuasa 2, tidaklah sebab dia kuasa 2. Dia bukan persamaan linear. Yang ni 4H kuasa 2. Jadi dia tidak. Okey. Itu saja. Mudah kan? Okey. Seterusnya, nombor 2. B. Bentuk persamaan linear dalam satu pun boleh ubah bagi setiap pernyataan yang berikut. Kita tengok contoh. Apabila nombor 2X ditambah dengan 10, hasilnya ialah 18. Jadi 2X tambah 10 sama dengan 18. Gitu. Tengok contoh seterusnya. Nadirah membayar RM17 bagi Y buah buku yang berharga RM5 sebuah. Dan sebatang pen yang berharga RM2. Okey. Jadi, dekat sini Nadirah membayar 17 bagi Y buku. Jadi 17 darab dengan Y. Maafkan cikgu. Nadirah membayar 17 bagi Y buah buku yang berharga RM5. Ni tak baca habis ni. Y buku yang berharga RM5. Jadi 5 darab Y. 5Y. Dan sebatang tambah dan tambah sebatang pen 1 lah. 1 darab dengan harga RM2. Sama dengan 17. Jadi kita selesaikanlah. 5 darab Y, 5Y. Tambah 1 darab 2, 2. Sama dengan 17. Sebab tu dia dapat persamaan macam ni. Okey. So, sama-sama kita buat nombor 1. Apabila nombor M. Nombor M ditolak daripada ditolak daripada 12. Bakinya ialah 7. Sama dengan 7 kita tahu baki sama dengan 7. Apabila nombor M ditolak daripada 12, maka 12 tolak M. Sama dengan 7. Okey, nombor 2. Hasil darab nombor X. Darab nombor X dengan 4 sama dengan hasil tambah X dan 9. Okey. Jadi sama dengan hasil darab nombor X dengan 4. Maksudnya 4 darab X. 4X. Sama dengan hasil tambah X dan 9. X tambah 9. Gitu. Right? Okay, nombor 3. Perimeter sebuah segi 4 sama dengan panjang sisinya 2X tambah 3 cm ialah 28. Okay, yang ini kena tunjuk. Segi 4 sama dengan panjang sisinya 2X tambah 3. Jadi bila dia segi 4 sama, maksudnya semualah sama panjang. Tahu tak? Dia kata perimeter. Perimeter tu maksudnya ukur keliling. Kita tambah semua. Jadi ada berapa sisi tu? 4. Jadi 4, kita tambah semua ataupun kita darab lah. Darab. Sebabnya semua sama kan? Okey, sama dengan 28 cm. Begitu. 4 darab dengan 2X tambah 3 sama dengan 28 cm. Okey, nombor 4. David mempunyai seutas tali berukuran 150 cm.
Dia memotong K sentimeter daripada tali itu. Dari tali itu dan tinggal 120 cm. Baca semula. David mempunyai seutas tali berukuran 150 cm. Dia memotong tolak K lah kan. Memotong K cm dari tali itu dan tinggal 120 cm. Okey. So, itu saja untuk muka surat 46. Jumpa lagi.